Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Alhamdulillah, puji-puji hanya mustahak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberikan hidayah dan taufik. Kerana masih ramai lagi orang kat luar sana yang belum mendapatkan hidayah, dan ramai lagi orang yang dah mendapatkan hidayah tapi masih belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tanpa membuang masa, hari ini insya-Allah kita akan sambung semula pelajaran maharat Al-Quran pada tajuk Ma'rifatu fadli tilawatul Qur'ani wa hamlatuhu. Okey, maksudnya kat sini pengenalan berkenaan kelebihan membaca Al-Quran dan orang yang membawanya ataupun yang menjaganya. Okey. Okey. Masing-masing boleh buka muka surat ke-53. Okey. Pesanan awal daripada Ustaz, yang mana masih belum mendapatkan buku, masih tak bawa balik buku, boleh dapatkan ataupun boleh download buku secara PDF. Ustaz ada sediakan dekat Google Classroom. Maharat Al-Quran kat situ Ustaz ada sediakan e-book Maharat tingkatan 1. Masing-masing boleh download. Buka muka surat di ke-53. Okey, insya-Allah. Okey, sama-sama kita ulang kaji. Okey, tajuk yang ke-9. Minggu lepas kita belajar berkenaan hukum belajar ilmu tajwid dan juga hukum mengamalkan ilmu tajwid. Mana-mana pelajar yang masih ada kekeliruan ataupun ada persoalan, ada apa-apa yang tak faham, boleh utarakan soalan, tulis dekat bahagian komen. Okey, komen je bawah topik maharat tu, komen je dekat mana-mana, insya-Allah Ustaz tengok, nanti Ustaz akan cuba jawab. Okey. Insya-Allah nanti akan ada homework menyusul bagi tajuk hukum mempelajari ilmu tajwid dan juga pengamalannya. Okey, itu yang pertama. Okey, insya-Allah mari kita sama-sama selami ataupun dalami apakah yang akan kita pelajari hari ini. Fi akhiri hadzal darsi yatamakkanu at-tullab min. Okey, maksudnya kat sini pada akhir pelajaran ini pelajar berkebolehan apa? Dia ada sebutkan kat situ 3 perkara. Okey, yang pertama, zikru adillati fadlu tilawatil Qur'ani wa hamlatuhu minal Qur'an. Okey. Zikru tu apa? Zikru ni dapat pelajar dapat menyebut dalil berkenaan kelebihan membaca Al-Quran dan wa hamlatuhu minal Qur'an, dan orang yang membawanya ataupun yang menjaganya. Okey. Yang kedua, zikru adillati fadlu tilawatil Quran wa hamlatuhu minal hadis. Pelajar dapat menyebutkan dalil-dalil daripada hadis berkenaan kelebihan orang yang membaca Al-Quran dan orang yang membawanya. Okey, yang ketiga, mulazamah ala tilawatil Quran. Mulazimi membaca Al-Quran. Okey, kita boleh buka muka surat yang seterusnya. Kat situ apa arahan dia? Iqra' wa afham. Okey? Iqra' wa afham. Disuruh apa? Baca dan faham. Jangan baca saja. Baca dan faham. Okey, Ustaz nak masing-masing boleh baca, boleh fahamkan. Okey. Kalau tak faham, perkataan mana yang tak faham ataupun penerangan Ustaz terlalu laju, boleh komen. Bagi tahu perkataan mana yang tak faham. Terms ayat yang mana kamu tak faham, yang kamu tak boleh nak brain. Okey. Alif. Fadlu tilawatil Qur'ani wa hamlatuhu. Kelebihan membaca Al-Quran dan orang yang membawanya ataupun yang menghafalnya. La syakka anna man yaqra'ul Qur'ana wa yahmiluhu fi sadrihi. Maksudnya kat situ tidak syak lagi.
Okey, maksudnya secara pasti anna may yaqra'ul qur'ana, sesungguhnya barang siapa yang membaca Al-Quran wa yahmiluhu fi sadrihi, dan yang membawanya di dalam dadanya, budda yanalu fadlan aziman. La budda maksudnya apa? Kat sini mesti ataupun semestinya akan mendapat kelebihan yang besar, wa makanatu aliyah, dan tempat yang tinggi, wa khairan kathiran fid dunya wal akhirah, dan mendapatkan kebaikan yang terlampau banyak di dunia dan di akhirat. Okey? Ada yang tak faham kat situ? Kat sini diterangkan apa? Kelebihan orang yang membaca dan menghafal Al-Quran ni. Tidak syak lagi barang siapa yang membaca Al-Quran dan menjaganya ataupun yang membawanya dalam dada, semestinya dapat kelebihan yang sangat besar dan diletakkan di tempat yang tinggi serta mendapat kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Okey? Siapakah orang-orang yang menghafal Al-Quran ni? Kamu semualah. Kamu semualah sebagai contohnya. Tapi kena ingat, okey, Nabi Muhammad ada menyebut khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Tapi kena ingat ada satu kata-kata tabi'in ini, apa dia cakap? Kam min qari' lil Quran wal Quran yal'an. Okay. Berapa ramai orang yang menghafal Quran tapi Quran melaknat dia balik. Sebab apa? Sebab dia hafal Quran, pada masa yang sama dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai balasannya Al-Quran laknat dia seumur hidup. Okey? Jadi jaga-jaga. Okey? Sewaktu mana kita menghafal Al-Quran ni, kita kena jaga hubungan kita dengan Allah. Okey? Jaga hubungan kita dengan Allah. Jaga amalan. Banyakkan munajat. Jangan terlalu banyak bermain-main. Sebab apa? Takut nanti Quran tinggalkan kita. Semakin hari semakin jauh dengan kita. Okey. Seterusnya qala Allah Taala, itu adalah dalil dia, allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Okey, sebagai kerja rumah untuk kamu semua, nampak ketiga-tiga ayat ni Ustaz nak masing-masing cari maksud dan fahamkan setiap satu ayat-ayat yang telah tertera dalam buku ni. Okey, itu alif. Kita bergerak kepada ba. Ba apa ditulis kat situ? Dalilu fadli tilawatul Qur'ani wa hamlatuhu minal hadis. Dalil kelebihan membaca Al-Quran dan orang yang membawanya ataupun yang menjaganya daripada hadis. Sebagai contoh, maksudnya yang senang, ada hadis yang menerangkan berkenaan kelebihan membaca Al-Quran dan orang yang menghafal. Okey, tengok elok-elok. Ada tiga hadis kat sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah rawahu al-Bukhari. Maksudnya apa? Orang yang terbaik di antara kamu semua adalah orang yang mempelajari akan Al-Quran dan mengajarkannya. Okey, itu maksud bagi dalil hadis yang pertama. Maksud bagi dalil hadis yang kedua, allazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi. Maksudnya kat sini orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dengan bacaan Al-Quran, ma'a safaratil kiram mil bararah والذين يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه
kun lahu ajran. Maksudnya apa? Dan orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia ini tersekat-sekat. Baginya ada dua pahala. Okey? Yang pertama tadi, barang siapa yang baca Al-Quran dan dia sangat mahir dengan bacaan Al-Quran, Allah berikan dia kemuliaan. Barang siapa yang baca Al-Quran tapi dia tersekat-sekat, bagi dia ada dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala dia nak baca Quran. Pahala yang kedua adalah pahala dia tetap berusaha walaupun dia susah untuk sebut. Tersekat-sekat bacaannya. Okey? Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Okey? Apa maksud bagi dalil yang ketiga ni? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Al-Quran itu nanti datang. Ya'ti itu maksudnya datang. Yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Datang sebagai syafaat di hari kiamat nanti kepada orang-orang yang membacanya. Okey? Okey. Sekarang ni semua At-Tamrin wa Umaris ni semua adalah latihan. Kamu semua boleh tengok, boleh fahamkan, boleh buat, boleh cuba buat. Okey? Sekiranya ada kelapangan. Okey. Itu saja untuk hari ni. Selesai bagi topik yang ke-9, iaitu pengenalan berkenaan kelebihan membaca Al-Quran dan orang yang menjaganya. Kepada anak murid Ustaz yang mana tak faham, boleh tanya kepada Ustaz, boleh PM ataupun boleh komen di ruangan komen di Google Classroom. Itu saja daripada Ustaz pada hari ini. Assalamualaikum.